Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-36, sambung hadis yang ke-36. 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, satu perkara yang kita semua kena akui, semua perbuatan manusia akan ada balasannya. Sama ada perkara itu perkara baik ataupun perkara buruk. Sama ada perkara itu perkara ibadah ataupun perkara maksiat. Balasan itu sama ada dibalas di dunia ataupun dibalas di akhirat. Jadi hadis ini sebagai satu amaran bagi semua kita berkaitan dengan maksiat yang disegerakan balasannya di dunia. Di dunia. Dan balasannya ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada manusia keseluruhannya, walaupun orang tersebut tidak melakukan dosa dan maksiat itu. Na'udzubillah. Hadis yang kita baca dulu, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idzibtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takum madat fi aslafihim alladhi madaw wa lam yanqusu al mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaula al-bahaimu lam yamturu wa lam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulillah wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa tayatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, kemudian baginda bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau sekiranya kamu telah diuji dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kamu, dan aku berlindung dengan Allah Ta'ala semoga kamu tidak menemui zaman itu. Perkara-perkara itu ialah tidak nampak perzinaan, lam tazhari al-fahishata, tidak ternampak perkara fahishah. Dalam buku kita itu diterjemah penzinaan. Fahishah itu adalah segala dosa yang bersabit dengan hubungan jenis sesama manusia. Sama ada hubungan jenis yang namanya zina
ataupun hubungan jenis yang namanya liwat, ataupun hubungan jenis yang namanya apa? Lesbian, masuk dalam kategori fahisyah. Arti fahisyah itu dosa yang bersabit dengan kemaluan. Bukan sahaja zina, dia masuk juga liwat, dia masuk juga lesbian, dan di sini diterjemahkan zina salah satu daripada maksud fahisyah. Maka Nabi SAW sebut lam tazharil fahisyah, tidak terzahir, tidak ternampak, tidak jelas perbuatan zina, liwat, lesbian pada suatu kaum, sehingga mereka berani berterus terang, hatta yu'linu, bukan setakat mereka berzina, bukan setakat mereka meliwat, bukan setakat buat lesbian, tapi berani mengiklankan perbuatan itu. Dosa zina itu satu isu, itu dosa zina, liwat, fahisyah. Dan dosa lebih teruk daripada itu adalah berani berterus terang untuk melakukan perbuatan itu. Dan yang paling teruk lagi adalah perbuatan itu seolah-olah dibenarkan oleh masyarakat. Itu lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Tengoklah yang berlaku kepada kita baru beberapa hari yang lalu. Betul? Kau duduk sini, kau duduk tengok seorang lelaki yang terkenal, nama dia boleh cek, tapi dia kenali sebagai hot daddy, dan diambil, diterjemah, dipapar, diisytihar, kemudian diberi satu ruang yang cukup besar, yang telah melakukan dosa zina dengan berpuluh-puluh wanita. Arti dia berzina dan dia iklankan zinanya, dan dia diberi tempat yang besar dalam masyarakat. Lebih teruk lagi, baca komen-komen di bawah itu. Mudah-mudahan dia diberi hidayah. Kuatlah kamu. Moga-moga kamu sentiasa kuat. Dahsyat. Dan tengok profil orang yang komen-komen itu, hampir semuanya orang Islam. Dan dia buat apa tu? Dia buat benda dosa zina. Tapi tanya sahabat kita dulu, ni bukan nak bela orang poligami. Ada sahabat kita dulu, sahabat kita namanya apa? Abang Tesla. Tak ingat dah. Kau tak baca ke sini? Zaman dia hari tu dia kutuk habis-habisan. Bahasa nafsu besar, tak sedar diri. Sedangkan saya itu mungkin buat sesuatu benda yang ada sebahagian orang yang tidak setuju dengan nafsu dia, tetapi dia buat perkara halal. Paling tidak dia berkahwin cara yang betul. Itu dikutuk habis-habisan, rapat bumi. Orang ni pula berzina, diangkat dan diberi darjat yang tinggi, seolah-olah dia telah melakukan satu perkara yang betul. Zaman manusia sudah terbalik. Balik ke tak balik? Balik kuat. Na'udzubillah. Dan Nabi SAW sebut benda itu berterus terang, benda itu berlaku, dan wa yu'linu biha, hatta yu'linu biha, sehingga dia menzahirkan perbuatan dia itu. Nyoholah kau orang. Maka Nabi sebut ni, kita dah hurah hari itu. Nabi SAW sebut kalau perkara itu berlaku, maka Nabi kata illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw. Sekiranya perkara itu berlaku, orang sudah berani buat dosa terus-terusan berzina, kemudian iklankan perkara itu, maka menular kepada mereka penyakit ta'un. Dengan cepat mereka akan ditimpa penyakit yang belum pernah ditimpa kepada penyakit ini kepada umat-umat yang terdahulu. Ini semua pelik-pelik. Duk cakap dengan seorang, nak kata gapo, kerja hospital tu, dresa tahu dresa? Kadang-kadang kita butuh fikir. Satu tepat jeram, tahu juga air terjun sebagainya, dan air terjun tu mengalir lajulah air terjun tu, laju. Tapi apa boleh ada nyakit kecing tikus? Namun pelik juga lama nak mikir, ada doktor boleh jelas. Kalau air tu takung tu, air takung tikus kecing, kita faham dah. Kalau rumah kita ada pinggai-pinggai apa kau tikus ni kecing, sesalah. Ni
latar bulatan pak kita, latar bulatan pak kita ni tiba-tiba satu ketika dia lari pergi. Sebab apa? Sebab ada nyakit kecing tikus. Hang duk fikir kalau tikus kecing atas tu dah itu laju moga awak tak berhenti. Tak ada kau tikus kecing amam nah tikus nak kecing atas tu. Kalau setakat 10 ekor pada habis dengan air gitu ya. Kau lagu mana? Wallahu alam, dia nak fikir. Tapi mungkin ada penjelasan yang lebih konkret daripada pengamal perubatan. Macam mana benda tu boleh berlaku? Patut lagi habis dah. Kalau setakat kalau dalam Islam air 2 koloh lebih, bukan setakat 2 koloh, ribu-ribu koloh dah air. Selesai dah. Macam mana boleh kucing tikus boleh duduk situ? Duk mikir tak kena. Ni nama penyakit-penyakit pelik-pelik. Dan kita jumpa penyakit yang tak pernah jumpa dengan penyakit yang pernah ditimpa pada umat-umat Nabi, umat-umat yang terdahulu. Dan ini berlaku kepada kita di zaman ini. Baik, yang kedua, itu dah jelas minggu dulu. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan, ukuran dan timbangan. Ada 3 benda tu. Ini golik-goliknya kena kepada siapa ni? Kena kepada orang yang berniaga. Ada 3 perkara yang disebut oleh Nabi di sini. Yang pertama adalah sukatan. Antaranya adalah ukuran. Yang ketiga timbangan. Sukatan tu kalau zaman kita hari tu dia pakai cupok, bukan? Cupok. Ingat lagi yang kecil-kecil mula nak beli beras cupok pergi rumah, kita tak timbang dulu. Kedai-kedai ni ya. Ukuran ni jenis tarik pita ukur tu ukuran. Barulah timbul timbangan. 3 benda. Ingat dulu ada peniaga yang menipu dulu, ni cerita lama ni. Tapi benda ni berlaku. Bila nak beli beras secupok, segata dia jadi pak cupok, betul? Tak ingat dah berapa lama dok. Pak cupok. Aku dia ambil beras tu beras. Ada hok jujur dia ambil batai pahit. Tahu batai pahit? Dia kering halik atas tu, serang halik atas. Kena hok menipu, tahu dia buat kan? Lo ni baru terfikir benda tu. Dia bahang dengan tangan dia. Tahu tangan? Serang halik bawah. Jadi lekuklah beras tu. Niat dia nak curi, sikit yang dia curi. Dia colok dengan tangan sini gitu. Jadi dia tak jadi sama pun apa ni cupok tu. Dia jadi lekuk depan. Menipu dari segi sukatan. Ada peniaga yang baik-baik, alhamdulillah. Dia buat comel, serong pakai pahit dulu, kemudian dia ambil letak di atas, dia kata takut-takut ada tak kena. Dia pelebih. Itu hak baik. Banyak hak baik. Tapi duk fikir manusia yang menipu sukatan ni bukan sikit, ada. Ni kisah-kisah benar yang berlaku. Cuma kita dulu tu duk fikir benda tu. Kenapa ada orang ambil suka dengan cupok gelah cetong pula. Dia buat comel, ambil siap dengan patah pahit, seru dia buat. Ada hok nipu bahar dengan tangan. Pas dengan tangan tak jadi bang. Pas ngeling pula nampak korek sering. Jadi lekuk cupok itu. Bila cupok tu lekuk jadi kurang. Yang kedua adalah ukuran. Ni pun sabit dengan orang berniaga. Pun ini saya duk baca artikel yang ditulis-tulis, kemudian mereka menyebut satu contoh. Ni dengan molek orang nego, bahaya besar. Dan saya berjumpa juga dengan kes orang buat gerai. Tahu gerai? Gerai pitu. Bila duk cakap-cakapnya, aku ada gerai sini boleh faedah. Ada orang kerja besi, minta maaf. Ni cerita benar. Bila diukur gerai tu satu kaki 10 inci. Dia kata tak boleh kira satu kaki 10 inci, kau kat mana mau kena kira 2 kaki, dia kira bandel, dia kata. Saya kata tak kena. Sekaki 10 inci sekali 10 inci lah, mana boleh kira 2 kaki. Dan dikira nanti bila bayar ada harap dengan jumlah berapa hias kaki, dikira 2 kaki, padahal tak sampai 2 kaki. Kenapa dibandar? Dia kata bahasa dia. Bukan bahasa dia. Tu bukan bahasa dia tu. Orang je beli pun boleh terima dah. Benda haram ni kalau semua orang setuju boleh haram situ kan. Dia tak jadi halal. Mana boleh kira 2 kaki? Sekaki setengah lah. Kaki setengah pun kita kira. Sekaki 10 inci sekali sekaki 10 inci lah. Dia tak kira 2 kaki. Dia tetap sekaki 10 inci. Kalau sekaki 10 inci tak cukup apa inci? 2. Kau berapa inci sekaki sini? Bukan 12. Bukan 12 kan? Kalau alik sana 12. Sini 12 lah, serupa je ukuran dia. Bila ukuran itu, ni cerita benar, jumpa dengan orang ukur buat gerai.
Dia kata mak tak boleh kata. Kalau bawah tu buat gerai panjang 5 kaki 8 inci. Kita akan kira naik kaki lalu. Dia kata tak kena. Kan ada poin-poin, kira poin-poin lah, mana boleh lagu tu. Ini namanya apa? Menipu dalam ukuran. Dah benda tu, dia kata orang buat gini belaka. Oh, kau dahsyat kalau buat belaka. Dia bukan jadi kau comel, kau halal, tidak. Dia jadi kau buruk. Mana kamu? Itu bahaya besar. Itu bahaya menipu dari segi ukuran dan menipu dari segi timbangan. Perkara ini berlaku dalam masyarakat, berlaku bukan sikit, banyak. Banyak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya perkara ini berlaku, maka mereka akan diuji dengan 1, kemarau, 2, kesulitan mencari rezeki, 3, kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. Kalau sekiranya perbuatan ini berlaku dalam masyarakat, berapa perkara tadi? 3. Apa berlaku ke tak? Tak biar. 3 perkara yang menipu dari segi timbangan, sukatan, ukuran dan timbangan itu, maka kita semua, bukan orang je buat tu saja, akan dibalakan oleh Allah Ta'ala dengan 3 perkara, 3 bala. Apa bala itu? Di dunia ke di akhirat? Di dunia. Nombor 1, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarau. Apa bala itu? Kemarau. Kemarau ni nisbahnya kata para ulama, hujan tak turun. 1. Yang kedua, hujan turun tapi air tak ada. Mana tak hujan turun, air tak ada. Ini pernah berlaku. Banjir besar belah Lek Kelantan 2014. 2000 apa itu? Berapa? 14? Tak ingat. Penuh banjir. Orang duduk atas rumah dan bumbung masjid, tapi tak ada air nak minum. Tak ada air bersih maksudnya. Mereka ke bulu nak minum air masak, tak ada air. Sedangkan air penuh. Itu nama bala. Nampak seperti kecil. Kerana kata sebahagian ulama, kita bukan dia, kita semua tidak menghargai nikmat Allah Ta'ala. Sedangkan ketika hujan turun, patutnya air hujan itu kita tak ada, digunakan air itu. Tapi kita mengharapkan air dalam paip. Akhirnya dia jatuh ke bumi dan dia tidak bermanfaat kepada semua. Dia hanya manfaat kepada sebahagian makhluk. Bahkan ada ketikanya hujan-hujan dan air itu menjadi bala, tidak lagi menjadi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi di sini dikata kalau 3 dosa itu dibuat oleh manusia, maka bala akan mari dan bala itu kena berlaku. 1, bala yang berbentuk kemarau. Dan kisah yang kita sebut dah hari itu, menipu sukatan dan timbangan ini, dia adalah satu dosa yang pernah dilakukan kepada satu kaum yang namanya kaum Bani Syu'aib alaihi salam. Kaum Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib ini Allah Ta'ala utuskan kepada kaumnya. Antara dosa besar kaumnya adalah menipu sukatan dan timbangan, menyebabkan mereka itu ditimpa dengan kemarau yang panjang dan tanaman mereka mati. Mapuh belaka. Bila kemarau ni, nombor 1 sekali mapuh ke apa? Tanaman. Yang kedua adalah binatang. Orang ni muka dia cerdik sikit, lambat sikit nak mati. Dia ikhtiarlah kukuk mana mau cari jalan. Tak pokok hidup situ lah pokok tu. Akhirnya dia mati dulu. Matilah ibarat pada makhluk yang mati. Bila tanaman itu mati, kemudian binatang mati, kemarau panjang pada mereka, kata para ulama, nisbah kepada kita pada hari ini. Sekiranya mungkin tidak berlaku kemarau seperti yang dilakukan, dikenakan, diuji kepada kaum Nabi Syu'aib, tetapi akibat daripada ada makhluk yang menipu sukatan, menipu ukuran, menipu timbangan itu, memberi kesan kepada kita dari segi ekonomi. Yang kedua di situ disebut kita akan diberi ujian, bala, kesulitan mencari rezeki. Nombor 2. Jika ada dalam masyarakat orang yang menipu sukatan,
menipu timbangan, menipu ukuran. Maka nombor satu balaga apa tadi? Kemarau. Nombor dua, kesulitan mencari rezeki. Kesulitan mencari rezeki ini adalah ujian kepada kita dari segi ekonomi. Adakah kesulitan dari segi ekonomi itu Allah Ta'ala tipu pada orang yang menipu itu saja? Tidak, dia kena berlaku. Maka timbullah isu apa? Inflasi. Maka timbullah isu harga barang naik. Tanya orang nego, payahlah weh nego lah ni. Nak jual warna barang naik belaka. Tanya orang beli pula Allah hai barang mahal-mahal belaka. Faham tak wan? Alik nego pun ya, alik orang beli pun ya. Mata kata sebahagian ulama, oleh kerana perkara itu berlaku dalam masyarakat, orang menipu sukatan, menipu ukuran, menipu timbangan, maka boleh bawa pada kesan kepada ekonomi. Duit jadi susuk nila. Manusia jadi rasa tertekan. Jadi semua ini berlaku akibat daripada perbuatan manusia yang menipu sukatan, ukuran dan timbangan. Saya sebut dah hari itu. Ni contoh-contoh yang berlaku. Kalau tak disebut orang awak gerai. Dan kalau ada perkara itu, anak-anak kita, anak beranak kita, cuba pergi buang dengan dia kat arah. Mengukur lagu mana mengukur? Kalau sekaki lah peci tu kira lagu mana? Satu kaki lah peci kau kira dua kaki. Orang buat rumah, na'udzubillah. Buat rumah banyak mana curi ukuran. Ada yang sungguh-sungguh dia buat 19 kaki. Atau 20 kira 20 payah nak kira. Payah nak kira ke mana? 19 lah. Dia tak boleh buat payah nak kira. Itu semuanya itu adalah mengundang bala Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW sebut di sini, wajauri sultani alaihim, kesal daripada orang masyarakat, peniaga, orang yang buat kerja menipu sukatan, ukuran dan timbangan, maka mereka ditakdirkan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Tuan-tuan sekalian, ni Nabi SAW sebut pada kita. Pemimpin yang zalim ini, kata sebahagian ulama, dia tak ada fikir benda lain. Dia hanya fikir untuk diri dia sahaja. Untuk diri dia sahaja. Dia tak ada fikir orang bawahan. Asalkan dia okey, dia selamat, itu rakyat itu masalah dia. Dia fikir dia. Gapo punca hak dia berdosa tu, itu isu dia. Tapi kenapa diuji dan kita dibalakan dengan ujian yang sedemikian? Puncanya, kata para ulama, berdasarkan kepada hadis Nabi, kerana ada di kalangan manusia dalam masyarakat yang menipu sukatan, menipu timbangan, menipu ukuran. Bukan sekarang dah dia menelah, dia mimpin lah, dia benar. Itu satu isu. Tapi kenapa perkara itu Allah Ta'ala uji kita? Kerana ada dalam masyarakat manusia yang menipu sukatan, menipu timbangan, menipu ukuran. Maka bila bala Allah Ta'ala turun, dia kena semua. Dia kena semua. Jadi sebab itu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar ini dia memerintah 10 tahun. Sayyidina Umar dia memerintah lama. Sayyidina Abu Bakar lepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar memerintah 2 tahun. Dalam sejarah pemerintahan Abu Bakar, dia tak ada banyak perkara yang menjadi rujukan pemerintahan kerajaan Islam, sebab dia memerintah sekejap saja. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia memerintah 10 tahun. Banyak perkara yang menjadi rujukan umat Islam hak kedia-kedia berpandukan zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Antaranya kisah dibayar gaji, pekerja-pekerja kerajaan dibayar gaji. Khalifah yang pertama yang bayar gaji pekerja yang bekerja dengan kerajaan adalah zaman Sayyidina Umar. Banyak antaranya. Allah Ta'ala uji zaman Sayyidina Umar ditimpa dengan kemarau panjang. Kemarau. Maka pada ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab dipanggil rakyat dia untuk buat ibadah solat minta hujan. Namanya solat istisqa. Solat minta hujan ini antara solat yang sunat dibuat berjemaah. Ada sembahyang sunat yang tidak sunat berjemaah. Tapi antara sembahyang sunat yang sunat berjemaah adalah sembahyang minta hujan. Maka dalam sembahyang minta hujan itu Sayyidina Umar berdoa. Yang ajaibnya, kata para ulama, Sayyidina Umar tidak berdoa supaya hujan turun.
Dia minta ke apa? Suruh patuh jatuh? Bukan. Sayyidina Umar berdoa supaya diampunkan dosa di kalangan rakyatnya yang mungkin mereka semua melakukan dosa, kerana itu dibalakan oleh Tuhan dengan kemarah. Maka dalam doa Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar mohon doa kepada Allah Ta'ala, hai Tuhan, ampunkanlah dosa di kalangan rakyatku ini, sekiranya ada di kalangan mereka yang melakukan dosa. Ulama ini, sahabat ini, dia tahu kerana setiap bala yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia berlaku kerana dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka dalam sunat, sembahyang sunat istisqa itu, Sayyidina Umar Al-Khattab dia tidak minta direct, ya Allah turunlah hujan, namun menalar tak hujan ni, ya Allah apa tak turun hujan. Tak. Yang didoakan oleh Sayyidina Umar adalah diampunkan dosa kepada rakyatnya, sekiranya ada di kalangan rakyatnya itu melakukan dosa. Kerana semua dan para ulama tahu, dan kita semua kena tahu bahawa segala bala bencana yang datang kepada manusia adalah berpunca daripada maksiat dan dosa yang dilakukan. Kalau dalam hadis yang kita baca ini, Nabi SAW dia senaraikan 5 perkara, 5 dosa yang menjadi sebab kepada bala turun, dan bala di dunia ni ditimpakan terus di dunia sebelum mati. Antara dosanya itu adalah mengurangkan sukatan, ukuran dan juga timbangan. Dan hadis ini Nabi SAW senara kesan daripada itu 3 bala yang akan turun. Nombor 1 kemarau, nombor 2 susah nak cari rezeki, nombor 3 adalah ditakdirkan kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Tetapi bila semua itu berlaku, kita insya-Allah Ta'ala kita tak boleh duduk saja, dan kita kena berusaha berikhtiar supaya bala Allah Ta'ala itu diangkat kadar kemampuan kita. Maka kalau sebut berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah sulit cari rezeki, sempit rezeki kita, maka kita kena ikhtiar dan berusaha untuk Allah Ta'ala lapangkan rezeki kita. Lapang rezeki ini tidak semestinya rezeki itu banyak, pitih banyak, tidak. Lapang rezeki ni kata para ulama, orang itu walaupun duitnya sikit tapi dia terasa cukup. Ada orang yang duitnya banyak tapi Allah Ta'ala capuk dalam hatinya, rasa sentiasa tidak cukup. Kerana apa? Kerana jiwa dan hatinya sentiasa memikirkan kepada duit. Pas duit ada 500,000 dalam bank berasa sikit, tanah ada 8 ekar berasa sikit, rumah ada 3 buah berasa tak ada, kereta ada 4 buah nak jalan-jalan berasa tak cukup. Na'udzubillah. Tapi ada manusia ada satu kenderaan yang biasa-biasa tapi dia bersyukur dengan perkara itu. Maka kata para ulama, antara kaedah yang kita nak ikhtiarkan supaya dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita menyambungkan silaturahim. Sambungkan silaturahim. Walaupun mungkin kita ditimpa Allah supaya nak kerja lah ni, pas boleh kerja bersetakat gaji 70 yang sehari tu, pas beli barang habis terus, berasa rezeki tu sempit. Kata Nabi SAW, man ahabba, barang siapa yang suka, ay yabsuta lahu ar-rizqa, supaya Allah Ta'ala meluaskan rezekinya, wa yansha'u lahu fi atharihi, dan memberikan kepadanya keluasan dalam urusannya, falyasil ar-rahim, maka sambunglah silaturahim. Mari ke masjid, kita bersahabat, duduk cakap, bersahabat antara kawan-kawan dan sebagainya. Insya-Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di saat mungkin sebahagian daripada kita diuji dengan kesempitan dalam rezeki, kita merasa rezeki itu cukup bagi kita. Tak ada masalah, bukan arti kita nak buat benda pelik-pelik, tidak, sekadar benda yang mampu kita buat. Kerana kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, rezeki yang luas artinya rezeki yang banyak, satu. Dan kata satu pandangan lagi, tidak semesti banyak, sikit tetapi berkat. Maka walaupun dengan kadar yang kita ada, dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiarkan jalan di saat kita dibalakan oleh Tuhan dengan pelbagai bala-bala berkenaan, biar Allah Ta'ala memberikan keluasan kepada rezeki untuk kita, insya-Allah. Yang ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat. Mana ni? Walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidak menahan mereka akan zakat harta benda.
Ni dia sebut jelas-jelas ni. Zakat amwalihim. Sebab zakat ni banyak jenis. Hak zakat hak beri bayar, zakat fitrah hak tu tak meh hak tu. Terus. Hak tu siap ambak tu email pagi raya hak tu. Takut lepas terus. Zakat harta tak peduli. Muka apa? Membayar awak murah 7 kilo. 7 kilo. 7 orang. Kalau 10 orang baru 70. Oh, zakat harta tu. Kalau ada 100,000 kena bayar 2,500 ngingkat putih mata. Banyak kata dia. Kita tahu tu hari rezeki dah 100,000 tu. Nak bayar 2,500. Hai. Oh, tunggal dia bayar 70 riyal. 70 riyal. Nabi SAW sebut di sini, walam yamna'u zakata amwalihim. Zakat harta. Dan ini perkara ini sehingga Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Sebelum ibadah zakat difardukan oleh Tuhan, ibadah zakat difardukan oleh Allah semasa Nabi berada di Madinah. Peristiwa Isra' Mi'raj berlaku masa Nabi duduk di Mekah. Allah Ta'ala tunjuk dah kepada Nabi masa tu zakat tak wajib pun lagi. Apa akibat orang tak bayar zakat? Allah tunjukkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mereka muka seperti manusia, tapi bodinya seperti binatang, pakai cawak, jalan ngakok, makan semua benda pohon berduri dan beracun yang dijumpa di tanah. Nabi melihat perkara itu dan tanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam dalam peristiwa Isra'. Dia berkata, itulah manusia di kalangan umat Nuh Muhammad yang mereka menahan untuk bayar zakat. Masa itu zakat tak fardu, tak wajib pun lagi. Tak ada pun lagi zakat ketika Nabi di Mekah. Tetapi Allah Ta'ala sudah tahu dan maha tahu daripada 1, 2, 9 campur 2 11 peristiwa yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu. 2 sahaja yang baik, 9 lagi semua jahat. Antaranya adalah dosa, balasan dosa kepada orang yang berzina tadi dan kepada orang yang tidak bayar zakat. Teruk tak teruk? Teruk. Dan ulama-ulama hurai perkara itu daripada 11 perkara yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra' itu adalah perkara yang ghalibnya dilakukan oleh manusia sampai bila-bila. Bahawa orang tak bayar zakat ni bukan sikit, banyak. Satu. Yang kedua, ada lagi kes bayar zakat apa? Sebab nak mengelak income tax. Ada juga. Mana mau bayar zakat takut kena income tax. Jauh tak kena calon tu. Dia bayar zakat takut kena income tax, bukan kerana kewajipan pada Allah. Tak selesai masalah tu. Kita tak kena faham molek tu. Jangan letak niat kita tak betul. Zakat kalau tak ada income tax di dunia pun kena bayar juga zakat tu kok mana pun. Tiba-tiba dia pergi aim bayar zakat sebab nak mengelak income tax. Tak kena. Niat dia tak kena tu, bukan lillahi ta'ala, bukan sebab tu. Dan ada yang menganggap zakat itu sebagai satu beban, bukan sebagai satu kewajipan. Itu lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Dia tidak anggap itu sebagai satu benda wajib bagi dia. Dia anggap sebagai beban. Pada bayar pun terpaksa. Dan lebih teruk lagi, dunia hari ini sebut tadi, dia bayar zakat kerana nak mengelak hukuman dunia, kerana nak mengelak daripada kena cukai. Sedangkan dia adalah suatu kewajipan. Itu kena betul comel, betul molek. Dan zakat ini kalau kita tak bayar, dia dianggap hutang. Dia dianggap hutang. Bila hutang, dia tidak lupus begitu. Nak faham? Tak pohok 3 tahun lepas biar aku terlepas dah tu dia. Tak. Dia anggap hutang, dia kena bayar. Dia kena bayar. Kok mana bab hutang. Tapi dah hutang dengan Allah, tak ada mahkamah mari tunjuk, surat samai tak ada, LHDN tak mari, polis pun tak mari, beres buat senyap gitu. Hanya dia dengan Allah. Kalau hutang dengan bank, berapi je lari. Tapi dah hutang dengan Allah,
Hutang dengan Tuhan, tak ada surat samai, dia kata ada apa-apa, okey ya hidup kaya lagi ada. Na'udzubillah. Dia tetap dikira hutang. Balik di akhirat dia akan jadi susah. Nabi sallallahu Allah Taala sebut dalam Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, walladzina yakdzibu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yanfiqunaha fi sabilillah. Barang siapa yang menyimpan emas dan perak, zakat harta, wa la yanfiqunaha fi sabilillah, dia tidak bayar zakat, fabashshirhum bi'adzabin alim, mu tolong royak ke dia, esok-esok mu kena azab yang pedih. Allah Ta'ala sebut yauma yuhma alaihim fi nari jahannam, emas dan peraknya itu akan dimasukkan dalam neraka dan dia akan dipanaskan dalam neraka. Fatuqwa biha, dan bila emas dan perak itu jadi panas, fatuqwa biha jibahuhum, maka ditepek, ditekuk, nak sebut terjemah lagu mana, dilekatkan emas dan perak yang panas itu, jibahuhum, di dahi mereka, wa junubuhum, di tulang rusuk mereka, wa zuhuruhum, atas belakang, atas punggung mereka. Maka Allah kata pada dia, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta-harta dulu yang pernah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, yang kamu tidak berzakat dengan dia. Ni kena pergi Baitul Mal lah, lagu mana cerita, mana ada emas 1,5 kilo, hok pakar, hok tak pakar, pakar semetar lagi tanya. Lepas tu banyak soalan berdoa. Pakar, mau pakar ni emas yang kelas ni, setahun pakar 2 hari, kena kedok zakat. Ada. Ada ulama hura sesuatu tu juga dia pakar tu nak mengelak zakat. Banyak isunya. Tapi dari segi fiqh selesai, dia tak kena zakat sebab emas tu dipakar. Rupanya 365 hari pakar 4 hari. Lepas tu dia kira pula setahun dia pakar pula 5 hari. Manusia betapa dia anggap zakat itu sebagai satu beban. Cari kaedah lagu mana nak mengelak supaya tak kena zakat. Tapi dia ada ukuran dan juga nisab yang tersendiri bagi zakat perhiasan dan zakat emas perhiasan dan emas simpanan. Itu gigi dia jabat sosok. Jadi semua itu Allah Ta'ala sudah bagi amaran, Nabi sudah bagi amaran supaya kita tidak menjadikan zakat itu sebagai beban. Maka Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis ini, kalau sekiranya zakat harta itu ditahan, mereka tak bayar zakat, maka kecuali ditahan untuk mereka air hujan daripada langit, Allah Ta'ala akan tahan hujan. Maka Nabi SAW sebut, walaulal bahaimu lam yamturu, bahkan hujan tak turun, kena pada orang tak bayar zakat tu saja, semua kena. Maka Nabi kata, hei manusia, kalau tidak kerana aku kasih kepada binatang, lembu, kuba, kambing itu, aku tak turun hujan. Kok maulah mu manusia, dia jahat sangat. Ibarat terjemuh lagu tu. Ya mudah faham. Laulal bahaim, kalau tidak kerana bahaim, lam yamturu, maka hujan tidak akan turun. Bahaim ini kalau disebut bahimah. Bahimah ini menunjuk kepada binatang. Binatang ternakan. Kalau tidak kerana lembu, kuba, binatang-binatang itu, mereka tidak berdosa dan mereka tidak buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak ditaklifkan, dia ada tanggungjawab. Dan kalau tidak kerana mereka, kata Nabi, maka hujan tidak akan turun ke bumi. Rupanya kita duduk minum air, boleh minum air, boleh tak ada hujan. Rupanya duduk tupai rezeki lembu. Kau tak setuju? Rupanya duduk tukar rezeki kambing. Kita nyumpah dia menata kambing, menata lembu. Rupa-rupanya kita duduk tupai rezeki dia. Nabi sebut, laula walaulal bahaim lam yamturu, kalau tidak kerana binatang-binatang ini, aku tidak akan turunkan hujan. Dengan dosa yang kita buat itu, kalau Tuhan balakan dengan tidak turun hujan, padahlah memang padahal patutlah dapat lagu tu. Kerana bila Allah memberikan kita nikmat, itu tanda rahmat Allah. Kalau Allah memberikan kita azab, itu tanda adilnya Allah, bukan zalimnya Tuhan. Kalau nisbah pada hukuman di dunia, kita diberi nikmat kesihatan, kesenangan,
diberi nikmat yang pelbagai yang kita tidak pernah habis kita guna. Itu tanda rahmat Allah. Kalau kita dapat bala ekonomi, tadi sebut banyak-banyak benda tadi, sulit cari rezeki, penyakit taun, penyakit covid, tak kira nama apa sekalipun, itu tanda adilnya Allah. Jangan pula kata itu tanda rahmat Allah, rahmat alik rezeki. Bila ada bala, itu tanda zalimnya Allah. Tidak, na'udzubillah, maha suci Allah daripada zalim. Jadi kalau manusia ni ditimpa bala, ditimpa dengan kesusahan, itu tanda adilnya Allah. Maka disebut kalau seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga, itu tanda besarnya rahmat Allah di nisbah di akhirat. Kalau seseorang itu, manusia itu dimasukkan dalam neraka, na'udzubillah, itu tanda adilnya Allah. Itu tanda adilnya Allah. Nabi Isa alaihissalam, dia pernah doa pada Allah Ta'ala, dan doa itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, hai Tuhan, in tu'azibhum fa innahum ibaduk. Wahai Tuhan, kalau kamu azab mereka, kaum dia, sesungguhnya mereka itu adalah kaummu, sesungguhnya mereka adalah hambamu, itu hak kamu lah, hai Tuhan. Kalau umat Nabi Isa itu yang mensyirikkan Allah dan menyembah Isa dan Maryam, dan Allah Ta'ala azab kaum itu, hai Tuhan, fa innahum ibaduk, mereka adalah hamba kamu, hai Tuhan. Kalau kamu buat begitu, itu tanda adilnya kamu. Fa in taghfir lahum, sekiranya engkau ampunkan mereka, fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun dan maha memberi kasih sayang. Maka kita pun begitu. Kalau na'udzubillah Allah Ta'ala mengazab manusia, itu tanda adilnya Allah. Kalau Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat dan kesenangan, itu tanda rahmatnya Allah. Jadi rupa-rupanya di sini ya, kita buat perkara yang salah, yang Allah Ta'ala sekat rezeki, antaranya hujan, dan kita tumpang rezeki-rezeki daripada binatang-binatang yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka hujan berkenaan. Maka Nabi sebut, lau sekiranya jika tidak ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi, tentu mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, dan tiada mereka menyalahi janji-janji Allah dan Rasulnya, kecuali Allah Ta'ala menurunkan ke atas mereka musuh yang akan merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. 7.40 pada tu. Lewat dah. Tak ada. Lorak jadi lorak. Ini sebut sepitah lalu dulu, sebab kita banyak janji kita dengan Tuhan. Janji kita dengan Tuhan terlalu banyak. Antaranya disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis ketika mana Allah Ta'ala menciptakan ruh, sebelum Allah Ta'ala ciptakan jasad, maka Allah Ta'ala tanya ruh-ruh berkenaan. Apa soalan Allah? Alastu bi rabbikum. Tuhan kata, adakah aku ini Tuhan kamu? Semua roh tu menjawab, qalu bala, ya hai Tuhan. Tiba-tiba di saat tercantumnya roh dengan jasad, ada manusia yang tidak mengakukan Allah itu sebagai Tuhan dan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, dan mereka melakukan syirik. Boleh? Kemudian yang menjadikan Allah sebagai Tuhan pun berjanji dengan Tuhan untuk taat pada Allah dan taat segala perintah dan tidak buat segala larangan. Yang syirikkan Allah satu isu, yang mengaku Allah pun Tuhan itu buat maksiat dan dosa. Manusia ini menyalahi janjinya dengan Tuhan. Maka oleh kerana itu bala Allah Ta'ala turun bertubi-tubi. Yang terakhir adalah apabila pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran, maka di waktu itu mereka akan dibencanakan di kalangan mereka sendiri. Ini yang keempat, yang kelima, yang kena uras mula. Kena uras mula sebab ada huraian yang dibuat oleh para ulama berkaitan dengan perkara ini, dan dia berkait dengan kehidupan kita seharian. Dan sekiranya perkara ini berlaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segerakan balasan tersebut di dunia sebelum mati. Wallahu alam, insya-Allah dapat manfaat daripada beberapa perkara kita sambung akan datang, yang keempat, yang kelima. Yang keempat dan yang kelima insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika wa karamika 'ilma waj'alna mukhlisin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.